Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah pada malam ni dapat kita pengajian kita yang kedua berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Al-Arba'un Al-Manawiyah fi Adabi Ta'amul Ma'an Nas. Untuk mensahkan salat fardunya dekat masjid tadi, kecuali dipanggil istishabul hal. Dekat kaedah fiqh dia panggil istishabul hal. So istishabul hal ni maknanya kalau daripada rumah dia dah niat nak sembahyang fardu, ikut nak ikut imam lah, kata kan. So dia datang terus masjid, terus masuk saf. Dia tak ada berhenti-berhenti, tak ada. Dia dah siap wuduk daripada rumah, semua komplit. Dia naik motor, dalam hati dah memang niat nak sembahyang sembahyang zuhur. Sampai kat sini dia tak ada tunggu-tunggu dah. Oh, sampai sini kebetulan terus imam dah nak takbir dah. Dia terus masuk saf, Allahu akbar. Jadi dia perbuatan ni tadi sampai ke masjid terus masuk saf tanpa ada berhenti, tanpa perlu ambil wuduk lagi apa semua, maka niat tu dia kira. Dia panggil istishabul hal. Tetapi kalau dah dia ambil wuduk dulu ataupun borak dulu, menunggu dulu, maka dah situ dah ada inqita' niyah. Maknanya dah inqita', maknanya dah terputus ni niat. Maka perlukan ta'yin balik. Sebab tu dikata innamal a'malu binniyat. Mesti disertakan dengan niat. Tapi kalau dah terputus, maka dah sebab itu dalam salat, dalam ibadah salat khususnya, niat kita tak boleh berubah. Kalau tuan-tuan sembahyang Allahu akbar sembahyang zuhur, tengah-tengah tukar sembahyang asar, batal. Sebab dah berubah niat. Itu banyak kita kata perkara yang macam contohnya kita kata dalam bab bersuci, katakan bab bersuci, berwuduk misal kata. Berwuduk ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala nak kena niat, tak kena niat. Mazhab Syafi'i ataupun jumhur ulama kena niat. Tapi mazhab Hanafi tak kena niat. Dia tak perlu niat. Mazhab Hanafi tak perlu niat. Jumhur ulama kata niat, wajib niat. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Idza qumtum ila shalah, kata ulama tafsir, ini merujukkan niat. Apabila kamu nak bangkit mendirikan salat, maka berwuduklah, faghsilu, basuhlah. So di situ ada niat. Maka niat. Tapi mazhab Hanafi kata tak. Mazhab Hanafi dia kata wuduk ni adalah ibadah yang dia adalah bentuk ghair ma'qulatil makna. Benda yang tak boleh dipikir. Daripada adalah dia punya reason dia kenapa tak perlu niat. Kenapa perlu niat adalah perbahasan yang lanjut dikatakan. Sebab itu dalam wuduk ni dia kata dipanggil ibadah yang mahdah atau ibadah yang ghairi mahdah. Ibadah yang betul-betul dia, kita kata dia ibadah yang betul-betul ibadah, ataupun ibadah yang dipanggil istilahnya, kalau saya terjemahkan, ibadah yang semata-mata ibadah dan ibadah yang bukan semata-mata ibadah. Di dalam perbahasan itulah, kalau buka dalam kitab-kitab yang besar, dia akan sebut ibadah al-mahdah dengan ibadah ghair mahdah, ataupun dia panggil ibadah ma'qulatil makna dengan ghair ma'qulatil makna. Benda yang ibadah yang tak masuk akal untuk kita kata mengapa tak boleh soal kenapa mesti berwuduk, kenapa wuduk masuk muka apa semua. Dia adalah dia punya reason kat situ, rahmati Allah. Tapi kita tak perlu mendalam kat ni. Cukup rahmati Allah, di sana ada khilaf di sisi ulama. Mazhab Hanafi kata macam wuduk, bersuci apa semua ni dia tak perlu niat, dia kata. Dia tak perlukan niat.
Jadi buat je, dia katakan. Tapi kita mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama kena niat. Sebab hadis umum, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan mesti disertakan dengan niat. Kita juga telah bincangkan sebelum ni, apa tujuan niat? Kita dah jelaskan apa tujuan niat. Tuan-tuan, niat untuk apa? Dia katakan. Kita dah sebutkan ada beberapa perkara tujuan kita niat. Yang pertama sekali, tuan-tuan, kita niat ni adalah, saya ulang balik semula. Pertama sekali, niat kita adalah untuk nak membezakan ibadat dengan ibadat. Nak bezakan ibadah. Ni solat, ni puasa, ni haji dan sebagainya. Maka kita niat, ni nak solat, ni nak puasa, ni nak haji, ni nak gini, nak gini. Jadi kena niat. Yang kedua, tujuan niat ni adalah untuk nak membezakan ibadah yang sama, tetapi dia punya kedudukan berbeza. Contoh, solat fardu dengan solat sunat. Nak bezakan macam mana solat fardu dengan solat sunat? Kalau tak ada niat. Zuhur 4 rakaat, qabliyah pun 4 rakaat. Nak beza macam mana? Dia katakan. So niatlah. Niat yang beza. Aku nak semayang fardu zuhur. Aku nak semayang sunat qabliyah. Aku nak semayang sunat ba'diyah. Dia katakan. Aku nak semayang sunat qabla al-fajar, atau sebelum subuh. Dia katakan. Sunat qabliyah subuh. Dia katakan. Jadi yang membezakan itu adalah niat. Maka dan juga niat ini fungsinya adalah nak membezakan ibadat dengan adat. Ada orang mandi dapat pahala, ada orang mandi tak dapat pahala. Kenapa Ustaz beza? Ada orang mandi, dia buat mandi tadi kerana Allah. Macam kita kata, ambil benda yang simple lah. Kita kata gosok gigi dengan tangan kanan, katakan. Kenapa nak gosok gigi tangan kanan? Ada orang niat begitu kerana nak mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi menggosok gigi dengan tangan kanan. Ada. Gosok gigi tu sini macam mana Ustaz? Gosok gigi tu ada perbahasan di sini ulama. Adakah dia sunnah fitriyah ataupun dia sunnah muttaba'ah? Apa makna sunnah fitriyah? Ni kadang-kadang isu bangkit banyaklah sekarang ni, isu hangat dalam bidang dalam laman sosial berkaitan dengan hadis zanni lah, apalah semua kan. Saya tak nak kupas sebab tu dah ramai dah kupas, katakan. Kita kata sunnah fitriyah adalah memang secara fitrah orang akan buat. Zaman Nabi ke, zaman sebelum zaman Nabi ke, memang fitrahnya orang buat. Contohlah, kita kata gosok gigi kan, gosok gigi. Adakah Nabi hadir, Nabi ada baru gosok gigi? Ataupun sebelum Nabi itu tak ada orang gosok gigi langsung? Maknanya masyarakat Arab ketika itu tak tahu langsung gosok gigi. Jadi bila Nabi gosok gigi, benda tu dianggap sunnah fitriyah. Macam juga pakai jubah. Masa sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, orang Arab ketika itu dia pakai apa? Dia pakai apa? Tak pakai baju. Maka bila ketika itu, zaman itu memang orang semua pakai jubah, katakan. Jadi dia tak dikatakan sunnah yang muttaba'ah. Dia panggil sunnah yang fitriyah, secara fitrah. Ada secara fitrah. Macam pakai slipper. Orang kata, Ustaz, pakai slipper sunnah tak? Katakan. Sunnah yang dipanggil sunnah fitriyah, bukan sunnah yang muttaba'ah, yang memang kita digalakkan ikut. Beza ni, katakan. Macam juga macam serban. Pakai serban. Orang Arab, katakan, orang Arab, adakah Nabi baru masa ketika Nabi jadi Rasul, Nabi ada dekat dalam kalangan mereka, barulah mereka kenal pakai imamah, pakai serban? Ataupun memang budaya orang Arab ketika itu pakai serban? Maka kalau kita kata budaya orang Arab, maka dia istilahkan oleh dalam ilmu hadis ataupun ni dalam ilmu fiqh sunnah, dia anggap benda itu sebagai sunnah fitriyah. Dia tak panggil sunnah yang muttaba'ah. Tapi kalau orang pakai itu kerana nak nas hadis Nabi, nas ayat Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya bagi kamu itu pada Nabi itu satu contoh ikutan yang terbaik. Atas dasar itu
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Atas dasar itu kita buat pakai jubah, kita pakai ni, kita gosok gigi apa semua, maka barulah dapat ganjaran pahala kerana apa sahaja yang pada Nabi itu satu contoh ikutan yang terbaik. Tu dia punya perbahasan dia. Tetapi kalau sunnah muttaba'ah ini ialah kita kata sunnah sunnah yang memang kita dituntut oleh syarak. Dituntut oleh syariat. Maknanya wahyu turun menyatakan suruh buat ni, menyatakan. Itu dia panggil sunnah muttaba'ah syar'iyyah, menyatakan. Syar'iyyah maknanya Allah turunkan wahyu mensyariatkan benda ni, menyatakan. Mensyariatkan sesuatu baru dia panggil sunnah syar'iyyah, menyatakan. Ataupun yang tadi lawannya ialah sunnah fitriyah, menyatakan. Ada wallahu a'lam. Itu yang membezakan. Jadi bezalah kita kata kalau misalnya kata orang buat orang hari ni pakai baju pakai baju, katakan dia pakai baju sebab apa? Sebab adat semua orang pakai baju. Semua orang pakai baju hari ni. Jadi bila dia pakai baju disebabkan adat, hukum adat, maka dia takkan dapat pahala apa-apalah. Tapi kalau kita pakai baju kerana Allah suruh kita menutup aurat, maka di situ ada ganjaran pahala. Ini yang dikatakan niat. Innamal a'malu binniyat. An-niyah tufarriqul ibadah bainal ibadah wal 'adah. Niat itu yang membezakan di antara ibadat dengan adat. Ibadat dengan adat. Adat setiap orang hari ni keluar daripada rumah pergi cari rezeki. Kan? Cari rezeki. Keluar rumah pagi-pagi dah keluar rumah cari rezeki. Okey, nak untuk apa? Untuk bagi makan, minum anak, isteri dan sebagainya. Ada orang pergi keluar macam tu je. Biasalah Ustaz katakan keluar rumah cari rezeki. Tapi ada orang yang bijak, dia keluar rumah, dia niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab nak cari rezeki yang halal, nak beri makan kepada anak bini, kerana Allah suruh bagi infak kepada tugasan suami untuk beri infak kepada anak dan isteri. Cari makanan yang halal. Maka kita perjalanan orang ni tadi yang niat kerana Allah, seluruh perjalanannya tadi lillahi ta'ala, dan dia dapat pahala yang banyak. Sebab itu di sana ada orang yang berniaga dalam erti kata niatnya, katakan. Setelahnya gitulah dia kata. Dia seolah-olah orang ni pandai berniaga lah. pandai berniaga dan senang dapat untung, katakan. Iaitu pada niat. Bukanlah kata ibadat itu kita kena duduk masjid, kena zikir dan sebagainya. Banyak, katakan. Kehidupan harian kita tentang rahmat Allah A to Z banyak yang dikatakan ibadat. Tapi kita sia-siakan, tak jadikan dia ibadat, dia kerana apa? Niat. Dia kerana niat saja, katakan. Moga-moga Allah SWT sentiasa mempermudahkan kita untuk berniat. Dan kita juga telah bahaskan sebelum ni, niat ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan persusahkan diri. Jangan susahkan diri, katakan. Susahkan diri. Macam mana yang dikatakan susahkan diri, tuan-tuan? Kita dah sebutkan sebenarnya, saya ulang balik. Susahkan diri, tuan-tuan, umpama macam orang hari ni kalau dia buat survey, orang yang musafir itu mereka lebih rela semayang fardu asing-asing ke buat jamak qasar? Buat asing-asing. Kenapa? Susah nak niat. Tuan-tuan tengok, pergi belajar, tengok buku bab salat tu kan, dia kata lafaz ni niat. Tuan-tuan cuba hafal ni, katakan yang kita yang dah biasa ni okeylah. Hak yang muda-muda, yang baru ni, katakan susah betul nak niat, katakan. Ada. But niat ni tuan-tuan mati Allah, saya kata tadi, kata niat ini kita dah bincang semua ni, kita adalah ta'yin, nak tentukan apa ibadah tuan-tuan nak buat.
So tidaklah terikat dengan lafaz yang kita baca usalli fardhu zuhri ke atas sebagainya. Kita tak terikat. Hak tu lafaz. Ini lafaz. Dan saya juga dah sebutkan sebelum ni, kita kata yang dituntut adalah niat. Lafaz itu yustahabbu, digalakkan. Tapi kalau orang kalimah yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dekat dalam syarah dalam kitab Majmu', tak silap saya lah, dia katakan illam ukhti yustahabbu, digalakkan, dia katakan. Jadi tapi kalau Imam Nawawi kata ni, kalau dia hanya sekadar niat saja, dia niat dalam hati, sah salatnya. Tapi kalau dia lafaz tanpa niat, maka tidak sah salat. Sebab yang rukun adalah niat. So niat ta'yin, tentukan apa ibadat tuan-tuan. Kalau kata sembahyang jamak kan, aku nak sembahyang jamak. Jamak apa? Jamak takdim. Kalau aku nak sembahyang, aku nak himpunkan solat zuhur dengan asar, qasar, takdim. Kan Allah SWT dah lah. Kalau kita kata takdim tu sebut untuk aku nak sembahyang asar nak jamakkan dengan zuhur, katakan takdim. Qasar kan Allah SWT dah lah. Ini dahlah jamak tu disebut jamak takdim. Dah jamak takdim tu diterjemahkan lagi pula, jamak tu dihimpunkan pada waktu, kemudian adalah dia diterjemahkan qasar, dah sebut qasar, diterjemahkan lagi 2 rakaat lagi. Dah tentulah dia semayang tu, dia dah sebut dah aku nak jamak zuhur dengan asar, qasar. Tak payah sebut dah himpunkan apa semua. Jamak tu makna himpunkan lah. Ini dia ulang-ulang tu jadi panjang tu. Yang majoriti hari ni, kita kata ramai hari ni orang-orang muda bila dekat RNR ke, bila musafir ke, dia tak buat sembahyang jamak. Dia rela buat qasar tanpa jamak je. Mungkin ya, katakan qasar senang je. Aku nak sembahyang zuhur 2 rakaat kerana Allah SWT. Sebab musafir. Jadi dia buat qasar, tak payah jamak. Senang ya tu. Nak fikir-fikir dihimpunkan kepada, dihimpunkannya. Pening kepala. Tak payah susah-susah tuan-tuan. Aku nak semayang, aku nak salat aku nak jamakkan salat zuhur bersama dengan asar 2 rakaat kan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak sebut qasar lah, tak payah sebut 2 rakaat tu, sebab qasar itulah 2 rakaat. Ini dah sebut 2 rakaat qasar. Tak perlu ya, katakan. Jadi kita yang menyusahkan diri kita untuk niat. Sebab tu kalau Imam Nawawi dibahaskan benda ni panjang juga dekat dalam dalam kitab Majmu'. Atau kita katakan, dia kata ibadah mahdhah ni, kalau tak disebut, ada pandangan mengatakan tidak sebut lillahi ta'ala pun tidak ada masalah. Sebab memang ibadah mahdhah tak sebut pun tak ada masalah. Sebab ibadah mahdhah memang kena buat kerana Allah. Tapi setengah ulama kata kena, sebab dia takyinkan. Takut berlakunya adalah syirik dan sebagainya, kot ada orang yang tu, jadi kita kena buat juga. Tak. Kalau kita kata, kalau tak buat, kalau katalah aku nak sembahyang zuhur 2 rakaat, aku nak sembahyang zuhur 4 rakaat ikut imam, dia tak sebut kerana Allah, adakah batal niatnya? Tak, sah salat dia, ya, tengok. Sebab apa? Sebab ibadah mahdhah. Ibadah tu memang tak boleh buat, tak boleh niat kecuali kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kalau dalam Imam Nawawi kata ada pandangan mengatakan rakaat pun kalau tak sebut pun tak apa. Aku nak sembahyang zuhur ikut imam kerana Allah, rakaat tak payah sebut, tak apa. Kenapa? Sebab dia kata ta'ayyanat. Ta'ayyana maknanya benda tu dah spesifik. Memang zuhur, adakah zuhur 3 rakaat? Tak ada. Zuhur memang 4 rakaat. So kalau kata aku nak sembahyang zuhur, memang dah maklum dah benda tu, zuhur 4 rakaat. Kalau qasar kena sebutlah. Kalau aku nak sembahyang zuhur jamak ke, kita kata qasar kena sebutlah. Qasar tu sebab memendekkan jadi 2 rakaat. Itu kita katakan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala ni niat. Itu yang kita dah bahaskan minggu lepas. Wa innama, kita sambung, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi seorang itu apa yang diniatkan.
Bagi setiap orang tu apa yang diniatkan. Tuan-tuan akan dapat apa yang kita niatkan. Kita niat apa? Maka kita dapatlah apa yang kita niatkan. Ada. Maknanya seorang itu akan diberikan ganjaran berdasarkan apa yang diniatkan. Dalam perbahasan ini dia kata dikupas berkaitan dengan antara masalah yang dibawa masuk dalam masalah ni ialah orang yang sembahyang. Saya pernah selalu saya sebut dengan tuan-tuan, sembahyang sunat 3 in 1. Ada sembahyang sunat 3 in 1, 2 in 1 atau 4 in 1, ikutlah dia katakan. Dia sembahyang sunat, dia masuk masjid, dia ada tahiyatul masjid, dia ada wuduk, dia ada sunat qabliyah. Boleh tak nak digabungkan dalam satu amalan? Salat sunat, semua salat sunat, bilangan berapa? 2 rakaat siap semua. Boleh tak nak gabungkan niat? Ini perbahasan dia katakan. Berdasarkan nas tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, maka kata ulama boleh digabungkan. Khususnya dalam mazhab Syafi'i dia kata izastama ibadatan min jinsin wahid wa laysa ihdahuma ala jihatil qada wa iqtufiya bi fi'li ahadihima. Kata kalaulah kita kata ibadat itu sama jenis, bukan salah satunya qada, sama jenis sunat dengan sunat, dan bukan kedua-duanya wajib, cukup dia buat satu je, sekali je perbuatan, niat boleh gabung. Bila gabungan niat itu timbul persoalan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, maknanya setiap orang itu akan dapat apa yang diniatkan. Right, ni katakan orang yang buat salat tadi, wuduknya, qabliyahnya, tahiyatul masjidnya tadi, dia buat berasingan dua. Dengan yang buat semayang 2 rakaat tapi dia buat niatnya 3. Takbiratul ihram, dalam takbir itu aku nak semayang qabliyah, sunat tahiyatul masjid dan sunat wuduk. 2 rakaat Allahu akbar kerana Allah SWT. Gabung semua niat. Adakah dia dapat pahala yang sama? Kat sini dia punya wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan dapat apa yang diniatkan. Maka kata ulama, yang gabungkan niat tadi dia hanya dapat niat saja. Satu dia dapat penuh lah, 2 lagi dia dapat niat. Hak yang buat asing-asing tadi, 2 tu dia dapatlah full mark, full lah katakan, sebab dia amalannya berasingan. Itu bab sunat ni tentang mati Allah gitulah kata. Sama juga dengan puasa. Kebetulan jatuh hari Isnin, kita ada puasa hari Isnin, jatuh pula pada hari Isnin tu 10 Muharram. Tak? Maka tuan-tuan, boleh tak nak niat ustaz gabung dulu? Boleh. Yang penting duduk sunat, tapi jangan tuan-tuan letak hari tu pula tuan-tuan niat qada pula. Sebab dia tak boleh, salah satu wajib tak boleh katakan. Dia mesti semuanya niat. Walaupun itu adalah khilaf di sebuah ulama, saya tak nafikan ada khilaf. Nanti orang kata ustaz Ramadan macam ni katakan, nak puasa sunat 6 Syawal katakan, boleh tak digabungkan dengan qada? Itu ada khilaf juga katakan, sama juga dalam konteks yang sama. Tapi masalah khilaf tu adalah katakan. Tapi apa yang saya faham, apa yang saya belajar, katakan tak boleh lah, terpulanglah tuan-tuan. Ada ustaz-ustaz lain kata boleh ke apa ke, ikut terpulang, tak ada masalah benda tu. Sebab apa yang saya pegang ialah memang qada tak boleh digabungkan dengan yang sunat katakan. Baik, jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, itu niat. Dan niat ini tuan-tuan mati Allah, dalam mazhab Syafi'i dia kata, pandangan dalam mazhab Syafi'i, ikhtilafun niyyah la yadur. Perbezaan niat tidak beri mudarat dalam bab makmum dengan imam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Let's say saya bagi contoh. Ramai hari ini bila pergi dekat RNR, satu jemaah tu baru habis sembahyang zuhur. Tuan-tuan baru datang dengan kumpulan tuan-tuan nak sembahyang zuhur. Orang tu dah habis sembahyang zuhur. Lepas tu dia bangun untuk sembahyang asar.
Apa yang kita buat? Kita ikut ke kita buat jemaah yang kedua? Yang tuan-tuan buat? Ramai yang banyak yang berlaku dekat R&R, kita buat jemaah kedua. Sebab apa? Dia dah sembahyang asar Ustaz. Dia dah sembahyang Zuhur, sekarang dia sembahyang asar. Mana boleh Zuhur ikut sembahyang asar? Itu pemahaman kita. Kan? Maka sebenarnya tidak masalah. Tidak ada masalah untuk berbeza niat dengan imam. Macam contohnya tadi kata, kita masuk masjid, masuk dekat R&R, kita nak sembahyang Zuhur, jamak juga. Hak satu grup dah sembahyang Zuhur baru, lepas tu bangkit nak bangun sembahyang asar. Jadi imam dia akan berniat asar. Kita boleh tak join sekali grup tu dengan niat kita Zuhur? Imam sembahyang asar, makmum yang ada tu sembahyang asar, kita niat Zuhur. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Ikhtilafun niyah la yadur. Perbezaan niat antara imam dengan makmum tadi, dia kata makmum tadi dalam kes macam ni tidak ada masalah. Buktinya dalil hadis Nabi SAW, banyak dia katakan bagaimana para sahabat dah selesai salat, ada sahabat yang terlewat sampai. Dia sampai lewat. Sampai ke masjid lah, lambat, orang dah habis sembahyang. Bila dah habis sembahyang dengan macam Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dia tinggal nak sembahyang seorang-seorang. Maka Nabi SAW kata, "May yatasaddaq ala hadha", siapa yang nak bersedekah pahala pada orang ni, maka sahabat seorang lagi pun bangkit bangun. Maknanya dia sembahyang belakang orang yang sembahyang fardu. Dia jadi makmum. Itu satu. Ada juga hadis yang lain, bagaimana Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia dah sembahyang berjamaah bersama dengan Nabi SAW. Bila dia balik ke rumah, makcik-makcik dia belum sembahyang lagi. Lalu dia menjadi imam kepada makcik-makciknya tadi. Dia sembahyang sunat, makcik-makciknya sembahyang fardu. Maka di sini kaedah dikeluarkan, ikhtilafun niyah la yadur. Perbezaan niat tadi dengan imam tadi tidak beri mudarat. Maka boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan sampai ke R&R tadi, surau R&R, tengok orang sedang sembahyang, masuk je terus. Berapa tak cukup, tambah. Katalah kita masuk kita belum sembahyang maghrib, orang tu dah sembahyang maghrib, habis selesai, dia pun nak bangun sembahyang isyak. Dia nak sembahyang isyak. Boleh tak saya ikut orang tu sembahyang isyak Ustaz? Dia katakan, berimamkan orang sembahyang isyak, boleh, tak ada masalah. Jangan tuan-tuan niat sembahyang isyak pula. Tak. Tuan-tuan kena niat sembahyang maghrib. Habis kita tu perbuatan ikutlah sama. Habis dia dah bagi salam nanti, dia bagi salam, tuan-tuan bangkit bangun tambah lagi satu rakaat, kerana tuan-tuan niat sembahyang maghrib 3 rakaat. Begitulah sebaliknya katakan. Tidak salah untuk ikut. Ini kadang-kadang kita ada juga yang masuk masjid, contohnya kita kata masuk masjid contohnya masjid besar, kata kita musafir, lalu dekat masjid jalan kampung, tak ikut highway, kita lalu jalan kampung sehingga sembahyang. Orang tengah sembahyang fardu, kan? Kita tunggu sampailah habis orang tu sembahyang, barulah kita sembahyang. Sebab kita anggap bahawa kita ni jamak. Jamak tak boleh ikut yang, siapa kata jamak tak boleh ikut orang yang mukim? Dia jamak, kita jamak orang yang memukim, kita kena ikut, kena bermukim jugalah. Apa ni rakaat tu, solat tu yang kita nak jamakkan tadi, kita boleh buat kasar, tak ada masalah. Itu je isunya, katakan. Kalau kita sebab itu dalam sunnah Nabi SAW, kalau ada orang musafir dalam kumpulan itu dan ada orang yang bermukim, maka digalakkan sunnah Nabi SAW, disyorkan orang yang musafir itu untuk jadi imam. Disyorkan. Nanti makmum yang bermukim tadi, lepas imamnya tambah selesai kasar 2 rakaat, yang lebihnya kata baki lagi 2 rakaat, makmum tu akan bangun. Tapi kalau kita pun sampai dia imam pun dah tahu dia dah sembahyang dulu, ya katakan, maka kaedahnya kat situ ialah kita kena tamam.
salat tersebut. Zuhur tu kena tamam. Nanti habis tamam cukup 4 rakaat, kita memang kita niat jamak, tapi cuma tak niat qasar kat situ, kena cukupkan 4. Nanti semayang lepas tu, lepas habis dah semayang 4 rakaat ikut ni, dan disebabkan kita dah ada niat untuk nak jamak, lepas tu kita bangkit bangun lagi untuk settlekan pula semayang asar yang dibuat sama ada takdim, niatlah takdim dan qasar. So tidak ada isu kat situ, dia katakan. Banding dengan sanggup tunggu sampai habis makmum imamnya selesai semayang baru dia buat jemaah belakang. Kenapa? Sebab musafir, dia katakan. Dia kata kita orang musafir tak boleh ikut yang tamam. Nanti tak boleh, tak ada istilah tak boleh ikut, dia katakan. Sebab istilahnya hanya dibahaskan oleh para ulama yang setahu saya, wallahu alam, dalam pengetahuan yang saya belajar ialah setakat yang saya tahu, hanya apabila diikut orang yang semayang tamam, dia kena ikut tamam. Itu saja. Tidak ada larangan pula yang mengatakan kita tak boleh ikut orang yang salat tamam, yang musafir, katakan, sehingga kita kena buat jamaah lain. Wallahu a'lam. Itu tuan-tuan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan dapat apa yang diniatkan. Sebab tu Nabi SAW bawa misal, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jika hijrahnya ke dunia untuk didapatkan, ataupun untuk hijrahnya tadi kerana perempuan untuk dinikahinya, maka dia dapatlah apa yang dihijrahkan, apa yang diniatkan. Kalau hijrahnya kerana Allah, dia dapatlah kerana Allah. Kalau hijrahnya kerana kerana perempuan, dapatlah kerana perempuan tadi. Sebab itu tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita niat kerana Allah, yang akan beri ganjaran itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat akhirat besok Allah maknanya kita tidak ada hak untuk minta ganjaran daripada Allah. Sebab kita tak semayang kerana Allah, kita tak buat ibadat kerana Allah. Allah perintahkan kita, pergilah minta dengan apa yang kamu syirikkan. Kalau kita sembah Allah dalam kita semayang, tapi kita syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak layak untuk kita minta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan itu kita telah menduakan Allah, wal iyazbillah. Ini penting niat. Ini niat. Para ulama namati Allah, dalam banyak nukilan-nukilan daripada para ulama yang mengatakan sentiasa memperbetulkan niat, sentiasa tajdidun niyah, sentiasa memperbaharui niat. Sebab niat ni tempatnya dalam hati. Hati ni tuan-tuan dia panggil qalbun, ya katakan. Qalbun ni apa, kenapa dia panggil qalb? Sebab apa? Sebab dia berbolak-balik. Sebab tu Nabi SAW ajar kat kita, Allah doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati ni. Ada. Ya katakan, tetapkanlah hati aku atas ketaatan padamu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya katakan, sama jugalah. Tu dah masuk waktu, kita azan dahulu. Mana muazzin?
Baik. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama ni ada lagi banyak sebenarnya masalah berkaitan dengan niat. Imam dinukilkan bahawa Imam Syafi'i rahimahullah taala mengeluarkan masalah fiqh daripada hadis ini saja 10 masalah, katakan. Kita baru sebut sebahagian je, katakan. Banyak persoalan-persoalan berkaitan dengan niat tentang mati Allah, berkaitan dengan hadis. Tadi saya terlupa satu perkara tentang mati Allah. Kalaulah kita semayang dalam bab solat tadi, kalau saya kata tadi fardu dengan fardu, kalau orang kata ustaz fardu dengan sunat boleh ke, katakan pun sama juga. Boleh, sebab saya dah sebutkan hadis tadi, 2 hadis tadi itu, maknanya kalau orang fardu semayang belakang orang yang sunat, ataupun semayang sunat orang yang semayang sunat tapi dia berimamkan orang yang salat fardu, maka hukumnya harus kat situ. Saya pernah kita kata masa ada satu ketika tu semayang dekat masjid, kuliah kat Masjid Datuk Dagang. Kemudian mati Allah dah semayang di situ, dah imam kat situ, pergi ke Masjid Teluk Menegun. Kebetulan ada kawan ceramah kat sana, dah lama tak jumpa, ingat lepas ceramah nak jumpa. Sampai sana duduk sekejap, dia orang belum solat, belum solat isyak. Dia nampak saya, dia suruh saya jadi imam. So kita tak beritahu lah yang kita ni dah semayang ke apa, tak payahlah, kita pun tahu hukum, kata kan. Jadi kita pun imam. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Tak payah bagi tahu. Nanti kalau tuan-tuan bagi tahu, orang yang tak tahu nanti akan timbul fitnah. Tak? Kalau dia dah minta tuan-tuan jadi imam, silakan, katakan. Tak payah saya dah semayang apa semua. Adabnya kita bila dah ada dalam masjid, dalam masjid ni, walaupun kita dah semayang, kita kena semayang. Habis semayang apa juga? Semayang sunat lah. Berjemaah, ya berjemaah. Sebab Nabi SAW pernah menegur sahabat Nabi yang dah semayang, tapi Nabi dengan para sahabat tengah semayang, ada seorang duduk belakang tak semayang. Nabi tegur, kenapa tak semayang? Alasannya dia dah semayang. No, tak boleh. Nabi kata suruh masuk juga, dan bagi dia adalah sunat. Tak nak boleh, tapi jangan duduk dalam, duduk luar. Tapi kalau duduk dalam masjid, kena ikut, katakan. Wallahu a'lam. Jadi banyak lagi mana yang saya kata tadi, niat tadi, masya-Allah. Apa ni yang kalau dalam bab misal kata tadi, saya dah sebut juga sebelum ni, sekadar saya nak ulang. Orang yang dah niat saja je dah dapat satu pahala. Niat dah dapat pahala dah. Niat baik. Niat nak buat baik je dah dapat pahala dah. Belum buat, berbanding dengan niat nak buat benda jahat, maksiat. Niat nak buat maksiat, belum ditulis lagi pahala, belum ditulis lagi dosa. Tapi kalau buat, barulah berdosa. Ataupun dah pergi, misal katalah dia niat nak pergi kelab malam, nak pergi clubbing ke apa kan, kata kan, tengah jalan tayar bocor, telefon kawan, tak lagi lah, tayar bocor, kata. Dia macam mana? Dia dah dituliskan dosanya ataupun tidak? Maka para ulama mengatakan dia telah dituliskan dosa. Tapi tak sama dengan orang yang dah sampai sana buatlah, katakan. Tak. Sebab itu dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, niat itu kita kata bila dia niat saja dapat pahala, dan dia bila dia buat amalan itu akan dapat berganda-ganda. Berbanding dengan dosa, wal-iyazbillah, katakan, dia hanya kalau dia buat, dia dapatlah satu dosa. Dia buat satu dosa, katakan. Cuma kita wallahu alam, kata ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita umat Islam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ibadat tu sebenarnya lagi banyak daripada maksiat pahalanya. Sebab dia tahu manusia ni banyak buat maksiat.
Walaupun maksiat tu dosanya dosanya kita katakan buat satu dapat satu dosa. Tapi banyak. Banyaknya kita buat maksiat. Cuma Allah balancekan, Allah Maha Adil, Allah Maha Rahman, Rahim ke atas hamba-Nya, tuan-tuan. Allah jadikan juga ibadat itu walaupun sikit, tapi ganjaran pahalanya banyak. Subhanallah, ya katakan. Ganjarannya pahalanya banyak, ya katakan. Dan Allah jadikan juga innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kebajikan-kebajikan tadi menghapuskan dosa. Tapi jangan duk faham lain. Bila saya kata gini kan ada orang faham macam tu, ustaz, kita buat maksiat banyak-banyak kat Malaysia, nanti kita pergi umrah. Bila pergi umrah, semayang kat sana, dapat pahala bagi banyak, berganda-ganda. Sana dekat Mekah, dekat Madinah, kita pulun, ustaz ni katakan. Pulun buat ibadah betul-betul kat dalam masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nanti banyak untuk cover setahun punya dosa. Itu pemikiran yang salah. Kenapa saya kata macam tu? Ada orang berfikiran macam tu. Saya pernah jumpa orang macam tu. Bukannya orang biasa-biasa, kadang-kadang berpangkat, ada pangkat, ada datuk seri katakan dan sebagainya. Dia boleh cakap macam tu katakan. Tapi kita tak adalah tegur depan-depan, sebab dia tengah bercakap dengan orang, katakan adab kita pun kena hormat juga majlis orang dan sebagainya, katakan. Jadi di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu ulama dia kata kan yutajiru bin niyah. Dinukilkan para ulama ni berniaga dengan niat. Betul saya kata tadi. Niat. Kalau kita dapat, tapi janganlah niat saja buat, tidak. Salah juga, katakan. Niat je, manjang niat je, katakan. Niat, ustaz kata niat pun dah cukup, katakan. Semayang pun pakai niat je. Berat tu sebab ada juga kumpulannya macam tu. Dekat Meru saya. Kumpulan ni masih ada lagi. Saya kawan saya imam Masjid Meru, dia kata, ustaz, dia kata kawan dulu masa mengajar dekat Jaiz dulu. Dia kata, saya kata, ustaz, saya tanya dia lah, ustaz, kumpulan yang semayang pakai niat dekat Meru tadi lagi? Ada. Ada, katakan. Tapi memang suka nak dibendung, katakan. Memang ada, kumpulan tu masih lagi ada. Semayang pakai niat. Saya kata, cakap dengan dia orang, cuba makan pakai niat je, boleh tak? Kata. Nak makan ayam, niat je. Nak makan nasi, niat je, katakan. Dan semuanya pakai niat je, kata. Jadi tuan-tuan nak ceritakan, ada orang yang macam salah faham, salah guna nas, katakan. Tak. Memanglah setiap amalan mesti disertakan dengan niat, katakan. Tapi bukan dengan niat semata. Kena disertakan amalan tu. Apa amalan dia? Ibadat semayang, kena semayang, katakan. Kena semayang. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah katakan kita akan ambil lagi satu hadis nanti pada siri yang akan datang, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, katakan ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajr wa dhikr ma lahu faqala la shay' fa'ada 3 marrat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la syai'a lahu. Ini juga berkaitan dengan niat. Sama juga tuan-tuan, saya minggu ni start kuliah di kelas di UiTM. Para ulama, kalau masa kami dulu masa belajar dengan masyayikh, dengan guru, benda yang pertama sekali minggu ni memang nasihat lah, katakan dengan pelajar student minggu pertama, katakan sebagai guru, sebagai ialah siapa pun Allah Subhanahu wa taala yang mengajar orang, benda yang pertama sekali dia kena ingatkan ialah niat. Lebih bagi guru lah, katakan guru. Kalau macam universiti, minggu ni minggu pertama, katakan. Kalau kami dekat universiti, minggu ni adalah minggu pertama. Memang benda yang pertama kena tekankan dekat pelajar ialah niat. Kami dulu belajar dengan masyayikh, buka je kitab, niat daripada awal sampai akhir, niat.
Niat tu katakan sangat-sangat penting. Sebab tadi kita kata boleh berbolak. Asalnya niat nak kerana Allah, tapi lama-lama dia niatkan lain. Tak? Lebih-lebih lagi orang yang mencari ilmu. Man talab, siapa yang disebut dari hadis Ibn Mas'ud, tak salah saya, wallahu alam, lam ukhti kalau saya tak silap. Siapa yang menuntut ilmu, dia kata liyukhtaru, dia kata liyubahu bihil ulama. Ni belajar hadis, balik aku nak hentam puak-puak ni katakan. Yang apa ni gini-ginilah katakan, aku dah tahu ni nak hentam. Nak kerjanya balik daripada belajar hadis, nak pergi debat dengan orang katakan. Nak debat dengan orang alim, dengan ulama-ulama yang ada. Liyubahu bihil ulama. Ataupun nama Allah Subhanahu wa taala yukhtaru fil majalis. Ada nak dihormati, nak sentiasa disanjung ataupun dikedepankan orang tu, pergi belajar dengan niat untuk itu. Ada satu lagi saya lupa, tapi akhirnya Nabi kata apa? Fannaru aulabi. Neraka lah orang yang layak bagi orang ni. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, niat itu sangat penting, yang tak ada pada agama lain, yang hanya ada dalam agama Islam. Niat. Sebab itu tuan-tuan buka mana kitab hadis, kebanyakan maknanya kitab-kitab hadis kita katakan awalnya mesti dia akan letak hadis Ibnu Umar ni, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Paling tidak pun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kitab fiqh pun dia akan mulakan dengan alhamdulillah, katakan segala puji bagi Allah. Dan daripada mana kita tahu keikhlasan seorang orang alim tu tuan-tuan? Tuan-tuan tengok sudah cukup. Kata para ulama, nak tahu ikhlas tak ikhlas seorang itu sudah cukup untuk kita hari ini tahu, untuk kita nampak keikhlasannya tadi, kitab ataupun buku yang dibuat sampai hari ini orang duk baca. Hari ini orang buat buku, bila buat banyak buku dapat royalty, katakan. Hari ini satu fenomena baru dekat negara Arab tuan-tuan. Sekarang ni katakan kebanyakan masyayikh, katakan guru syekh-syekh, ulama-ulama besar ni, dia buat buku ialah yang cetak-cetak. Dalam masa yang sama dia buatkan PDF. Siapa nak ambil free, katakan. Tapi jangan dia print out, jual sudah. Tu je, katakan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita Arab ni, kita ada Maktabah Syamilah. Berapa banyak, dalam berapa ribu kitab dalam Maktabah Syamilah, semuanya kitab ulama, free, acah, katakan. Ada orang wakaf, katakan. Para ulama wakafkan. Jadi sebab niat mereka tadi, tujuannya buat buku ni, buat apa, memang untuk sebarkan ilmu, katakan. Bukannya kita nak dapatkan semata-mata royalty, itu kita tidak. Dan juga nama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya nak kupas satu benda. Sufyan bin Uyainah, tak silap saya, kalau saya tak silap, budak kecil bila dia belajar Al-Quran, dia belajar Al-Quran, dia katakan memang dia tak ada lah kita kata nak niat apa nak niatkan Allah ke apa, tapi kita kena bagi tahu, bagi tahu tuan-tuan. Dan dia pergi pun belajar Quran tu terpaksa kadang-kadang. Siapa paksa? Kita lah. Mak bapak lah yang paksa. Kata dalam kitab dalam apa yang saya ingat, apa yang saya baca, budak-budak ni tadi, walaupun dia datang ke masjid, datang ke surau dengan pada dasarnya paksaan untuk belajar, untuk mengaji dan sebagainya pada awal, akhirnya dia kata dengan sebab dia belajar tadi akan mengubah dirinya untuk niatkan Allah balik. Walaupun pada dasarnya, pada awalnya dia tidak, kerana paksaan, paksa, katakan. Budak-budak zaman sekarang larilah, katakan. Kalau tak diserah tak apa, memang dia tak akan belajarnya ataupun tak akan mengaji, katakan. Habis kita kena keras lah kat situ.
Walaupun dia pergi belajar tadi dia tak ikhlas ke, sebab ni kenapa awak datang? Sebab mak suruh. Kenapa datang kenapa awak datang ni? Sebab kalau tak datang nanti bapak pukul, kan. Jadi ikhlas tak ikhlas, ya katakan. Tapi tak apa, budak budak dia, kita kata fahamlah kita keadaan dia sebagai budak. Tapi wa'aba, dia kata dalam kenyataan, dan akhirnya kata dengan sebab dia belajar tu sendiri, secara automatik akan mengubah budak tu niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya katakan. Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahanlah kita sentiasa perbaiki niat, sentiasa jaga niat dengan rahmat Allah, dan agar niat kita sentiasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi setakat itu saja kita sudahi dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.